Could you please share with us 3 books of any author that may help to understand politics? Ya, saya baca banyak buku dan saya dapat banyak maklumat daripada buku-buku yang saya baca, terutamanya buku-buku politik. Saya berminat untuk membaca tentang tulisan berkenaan dengan diri seseorang pemimpin. Saya baca berkenaan dengan Tsar Russia, iaitu Peter the Great, kerana dianya berjaya menarik rakyatnya yang mundur supaya menjadi lebih berjaya dan lebih moden. Itu satu daripada kejayaannya, dan authornya banyak, tapi saya fikir tajuknya yang penting. Yang keduanya berkenaan dengan Nelson Mandela, seorang yang kena tahanan sehingga 26 tahun, tetapi apabila dibebaskan dia tidak menaruh dendam terhadap mereka yang mengurungkannya. Sebaliknya mencadangkan supaya ada perdamaian antara mereka yang melakukan tindakan terhadapnya dan pihaknya, dan juga dalam masyarakat Afrika Selatan. Dan yang ketiganya, saya kerap membaca berkenaan dengan pemimpin-pemimpin Turki. Kita tahu bahawa Turki dahulu tidak ada di situ. Semenanjung Turki itu bukan dimiliki oleh orang Turki. Hanya 800 tahun sahaja barulah Turki itu dimiliki oleh orang Turki. Sebelum daripada itu, kawasan itu dimiliki oleh orang Greek. Tetapi Sultan-Sultan Turki telah marah ke depan dengan maju, dan mereka menawan banyak kawasan termasuk Eropah Timur dikuasai oleh mereka. Cara mereka bertindak memajukan negara, mempunyai disiplin, cara mereka gitu sekali setia kepada negara. Ini adalah benda-benda yang politikal yang perlu kita faham, supaya kita juga akan, kalau kita menurut cara mereka, mungkin kita akan dapat kejayaan. Bagaimana cara hendak faham ekonomi Malaysia? Ada buku tertentu untuk dibaca, atau saya perlu ambil pengajian jurusan ekonomi? Ya, yang perlu kita mula dalam memahami ekonomi Malaysia ini ialah dengan kita lihat keadaan di sekeliling kita. Kita tahu bahawa di negara kita, kita lihat bagaimana pertumbuhan berlaku dari segi fizikal. Kita dapat lihat bangunan-bangunan dibina, jalan-jalan dibangunkan, aktiviti jual beli berlaku di pasar-pasar, di shopping kompleks dan sebagainya. Jadi ini semua menjana kekayaan, dan apabila kekayaan dijanakan, maka ramai yang dapat bahagian-bahagian mereka. Bagi pelabur, mereka dapat pulangan daripada segi keuntungan. Bagi pekerja, mereka dapat gaji. Bagi pembekal, mereka dapat jual barangan mereka kepada industri dan sebagainya. Inilah aktiviti ekonomi yang berlaku di sekeliling kita. Sampaikan kita tahu bahawa bas berjalan, kereta api berjalan. Apa akan jadi kalau bas itu berjalan tapi tak ada passenger, tak ada pelanggan? Tentulah itu akan merosakkan pendapatan bas, syarikat bas,
dan mereka akan mengalami kerugian. Jadi semua ini berlaku di keliling kita dan kita boleh observe, kita boleh faham ekonomi Malaysia. Tetapi memang pun ada buku-buku berkenaan dengan ekonomi Malaysia dan juga majalah-majalah yang menerangkan apa yang berlaku di sesuatu masa. Maaf Tun, soalan ini pelik sedikit jika Tun memiliki mesin masa, time machine. Tun nak kembali ke zaman silam ataupun masa depan? Saya nak kembali kepada zaman silam. Kerana pada masa itu kalau saya boleh buat benda-benda tertentu, mungkin saya dapat ubah nasib masyarakat saya, bangsa saya, negara saya. Tapi kalau pergi ke depan, saya tak tahu apa yang akan jadi. Tun, siapakah tokoh yang Tun sekani atau idola yang menjadi ikutan Tun? Ialah, sebagai seorang Muslim, tak ada yang saya lebih menjadi idola daripada Rasulullah Nabi Muhammad. Kerana selain daripada membawa agama Islam kepada kita semua, Nabi juga berjaya untuk mengubah orang-orang yang jahil sehingga mereka mampu mendirikan satu tamadun yang terkenal di dunia. Inilah tiap-tiap satu yang kita ingini, ialah untuk memperbaiki keadaan diri sendiri, bangsa, negara. Sebab itu saya kagum dengan sejarah perkembangan Islam oleh Nabi Muhammad.